حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وسلم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا والمعلمين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى محمد بن حزم شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama sekali kita banyakkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih lagi dikurniakan oleh Allah akan kebaikan. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut kebaikan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ni tuan-tuan sebelum kita baca kitab, saya nak ajak tuan-tuan kita baca nazam Taubat Imam Syafi'i, boleh tak? Kita baca 3 kali sama-sama kita baca. Kita baca nazam ataupun syair Taubat Imam Syafi'i. Semua orang hafal ni. Ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi lastu lil firdausi la wala aqwa ala naril jahim fahabali tawbatan waghfir ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة
فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kerana apa yang disebutkan oleh ulama, antara yang menghijab akan ilmu yang manfaat itu adalah dosa. Ilmu yang manfaat ini yaitu ilmu yang Allah kurniakan kepada kita menjadi asbab kita boleh dekat dengan Allah. Inilah ilmu yang manfaat. Ilmu ni Allah bagi kat semua orang, tetapi ilmu yang manfaat Allah tak bagi kat semua orang. Allah bagi kat semua orang pengetahuan, tetapi Allah tak bagi kat semua orang untuk dekat pada dia. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia bagi tahu kat kita, ilmu yang manfaat ini, ilmu itu menjadi asbab kita boleh dekat dengan Allah. Maka seorang ulama dalam kitab Nasaihul Ibad dia beritahu kat kita, apa tanda orang yang dekat dengan Tuhan? Dia kata, bila kita merasa pahitnya, sakitnya apabila kita jauh dengan dia, itulah tanda orang yang dekat dengan Allah. Tanda orang dekat dengan Allah apabila dia rasa pahit, dia rasa sakit bila dia jauh dengan Allah. Tapi kalau kita tak ada rasa sakitnya kita berjauhan dengan Allah, tandanya kita adalah hamba yang jauh dengan Allah. Sebab itu nikmat selepas nikmat iman dan Islam adalah nikmat takarrub, nikmat hampir dengan Allah. Itulah di antara tanda-tanda orang yang Allah telah anugerahkan kepada kita akan tanda ma'rifah atas diri dia, atas jiwanya, atas hatinya, atas ruhnya. Sebab itu mudah-mudahan dengan setiap pengajian kita harap dengan Allah, ya Allah, aku mengaji ni bukan sebab aku nak tahu, aku nak pandai, tapi aku mengaji ni aku nak supaya aku boleh kenal Engkau ya Allah, dan dengan asbab aku kenal Engkau, aku boleh dekat dengan Engkau ya Arhamar Rahimin. Yang ni tujuan kita. Bukan kita tak pandai, sebab orang pandai ni ada jalan dia masuk neraka Allah.
Sebab itu kita mau dengan jalan ilmu yang Allah kurniakan kepada kita, kita jadi semakin hampir dengan dia, semakin dekat dengan dia. Nak tahu kita dekat dengan dia, seperti mana kata ulama tadi, tandanya kita rasa sakit, rasa pahit, rasa resah, hati kita, jiwa kita sakit sangat bila kita jauh dengan dia. Bila kita mula jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, malam ni kita sambung kitab kita yang saya dah mulakan bulan lepas, muka surat yang ke-14. Matan dia muka surat 15. Qala Allah Ta'ala, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat lalu menempuh jalan untuk menujunya dan dia beriman, hak yang berjalan ni dia beriman, maka itulah orang yang usahanya disyukuri. Tanda orang yang mensyukuri, tanda orang yang bersyukur, tanda orang yang beroleh nikmat syukur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat ini jalan dia nampak senang, tapi nak menuju kepada akhirat itu susah. Syurga ni nampak senang, tapi nak boleh masuk dalam syurga tu susah. Akhirat nampak senang, main masjid nampak senang, tapi nak menuju untuk menjadi ahli masjid ini susah. Nak sembahyang malam senang, tapi nak boleh mendirikan malam, salat pada waktu malam itu susah. Walaupun dia percuma, walaupun dia tak kena menggunakan harta kita, sebab jalan dia susah. Kenapa susah? Sebab nak hampir dengan Allah ini adalah insan ataupun hamba pilihan Allah. Dunia, jalan dunia ni nampak macam susah, kena bayar puluh-puluh ringgit, kena bayar. Tapi mudah, senang. Kerana apa? Kerana dunia ni Allah bagi dekat semua orang. Akhirat Allah bagi dekat hamba ni yang Allah sayang. Dunia Allah bagi kat semua orang. Hamba dia yang Allah sayang Allah bagi, hamba dia yang Allah benci, hamba yang Allah benci pun Allah bagi. Tapi akhirat tak, tuan-tuan. Syurga tak, jalan syurga tak. Allah hanya bagi pada hambanya yang Allah sayang. Siapa dia yang Allah sayang? Kalau kita nak tahu kita ni Allah sayang, kita mula Allah buka kepada kita pintu kebaikan. Kita koi mula jadi orang baik. Hidup kita mula kita lalui kehidupan sebagai orang-orang baik. Kadang-kadang bila kita bercakap orang baik, kita tak apa nak nampak. Kita selalu cakap orang saleh. Allah mula ubah diri kita jadi orang saleh. Perkataan kita keluarkan perkataan orang-orang saleh. Penglihatan kita mula melihat seperti mana penglihatan orang-orang saleh. Pendengaran kita, kaki kita, tangan kita,
Allah mula jadikan semua gerak kita, diam kita seperti mana gerak dan diamnya orang saleh. Yang inilah tuan-tuan yang kita idam-idamkan. Yang inilah. Sebab itu tuan-tuan, saya pernah cakap di dalam masjid ni, kalaulah rasa kasih kita kepada Allah ini dan rasa kita dikasih oleh Allah ini boleh orang beli, nescaya kita takkan jual rasa itu. Kalau rasa itu boleh jual, kita takkan jual walaupun orang tawarkan kepada kita dengan nilai yang tinggi, sebab dia tidak akan diperolehi pada mana-mana tempat, melainkan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jalan akhirat ni susah. Sebab itu kena tempuh jalan. Inilah yang dikatakan mujahadah. Kita kena jadi orang yang bermujahadah. Ni kata jihad ni tuan-tuan. Kalau kita tak mau susah-susah untuk akhirat, nescaya kita takkan boleh bersenang-senang di akhirat. Kita mampu bersusah-susah dengan dunia. Kita mampu tuan-tuan dengan dunia, kita sanggup susah-susah. Tetapi hak yang kita susah-susah ni kita nak tinggal. Semua orang nak tinggal. Saya nak tinggal, tuan-tuan nak tinggal. Jamaah kita pun yang di masjid ahli qaryah kita, Masjid Timur ni pun dah ramai yang pi. Sorang. Dan mata kita tengok tuan-tuan, mata kita nampak sendiri. Hak yang kita bersusah-susah dengan dunia dulu, satu dunia pun kita tak bawa. Yang kita duk susah dulu. Sebenarnya yang kita perlu susah perkara yang kita nak bawa, yang kita nak galah. Tapi hak yang kita nak bawa ni kita tak susah-susah. Sebab itu kita kena bermujahadah. Apa yang disebutkan oleh musannif, sedangkan sesuatu yang segera adalah dunia. Pada ayat sebelumnya sebut wal ajilah. Ajilah ini dunia, benda yang nampak. Akhirat ni dia tak nampak tuan-tuan. Lambat semayang, lambat tak nampak, tak boleh nak tengok aku semayang aku dapat awal. Tak boleh nak tengok bahagian semayang, pahala semayang. Kita tak boleh nak tengok, tunggu nun besok. Pahala puasa, pahala sedekah, pahala selawat, nun lama lagi orang tak boleh nak nampak. Tapi dunia buat sat-sat boleh nampak. Sebab itu akhirat ni, sebab dia tak nampak, nama pun ghaib. Semua orang tahu benda ghaib ni tak nampak tapi ada. Tapi orang susah nak yakin benda hak ada tapi tak nampak. Tak macam dunia. Dunia ni benda ada dan nampak. Berbeza dengan akhirat. Sebab itu orang bosan dengan benda yang ada tak nampak. Tapi orang tak bosan benda yang ada terus nampak. Sebab itu kita tak pernah bosan dengan benda yang ada terus nampak. Kita bosan benda yang ada tapi tak nampak. Lalu kita mula bosan dan terus bosan. Ketika kita bosan tuan-tuan, Allah panggil kita. Tanda Allah nak panggil ada gigi luruh dah, rambut putih dah,
badan dah tak larat dah, mata kau rabun, telinga kau tak dengar. Ni tanda Allah nak panggil. Allah ni sayang kat kita. Sayang kat kita. Sayangnya, sebelum dia nak mai panggil kita, dia bagi tanda dulu. Anda tak lama dah nak mai jumpa aku. Rambut pun dah tak ni, dah putih dah. Gigi pun dah tak apa nak kuat dah. Goyang, banyak goyang daripada hak yang tak goyang. Mata pun kita tak nampak, telinga dah pun tak dengar, kaki pun tak apa nak kuat dah, tangan pun duk ketak. Tapi kita tak sedar lagi tanda yang Allah bagi kat kita. Jika seseorang yang hanya menginginkannya saja, kalau orang ni dia tuntut dunia, tempat kembalinya adalah neraka yang dalam keadaan tercela dan terhina. Kalaulah dia hanya menginginkan dunia saja, dia lepas akhirat dia. Dunia ni tak salah, saya selalu pesan. Hak salahnya apabila dunia yang ada dekat kita menjadikan kita ni jauh dengan Allah. Kita boleh dunia, lalu kita lepaskan akhirat. Yang ni salah. Tapi kalau dunia yang ada dekat kita jadi asbab untuk kita pi akhirat, yang ni baru betul. Ada harta kat kita, jadi asbab harta ni kita bawa pi akhirat. Ada pangkat, ada kerja, jadikan kerja tu jadi asbab menjadi bekal kita di akhirat. Dunia tak salah. Yang salahnya orang yang memiliki dunia itu. Harta tak salah. Yang salahnya bila kita kaya, kita koi sombong. Masa kita miskin dulu, kita tak sombong sebab kita tahu kita miskin. Kita rendah diri dengan orang, kita malu dengan orang sebab baju kita buruk. Orang lain beli baju dekat mall lepas semua, kita beli baju hak RM5, kita rendah diri sebab kita rasa kita miskin. Tapi bila Allah bagi kat kita harta tak banyak pun, kita mula senang sikit, maka rasa rendah diri itu hilang dalam diri kita. Yang tu salah. Kita duduklah tang mana sekali pun, duduk tempat miskin ke, duduk tempat kaya ke, kena rendah diri. Sebab Nabi kata macam tu, siapa yang rendah diri, Allah angkat tempat dia. Siapa yang sombong, Nabi kata Allah jatuhkan tempat dia sejatuh-jatuh, sehina-hina dunia dan akhirat. Kita ada ilmu, jangan kita rasa sombong. Kita kena kekalkan perasaan masa kita bodoh dulu. Kan masa kita bodoh, kita tak tahu orang nak tolak jadi imam pun kita seriau, betul tak? Saya tak pandai. Tapi bila Allah telah kurniakan kepada kita ilmu, tak banyak pun, nak bandingkan ilmu kita dengan ilmunya Imam Asy-Syafi'i jauh sangat. Tapi kita mula dah rasa sombong. Ilmu tak salah. Yang salahnya orang yang memiliki ilmu itu, dia mula berubah. Daripada dulu dia bodoh, dia baik apabila dia dikurniakan ilmu. Ketika itu dia mula sombong dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni jaga-jaga.
maka lebih-lebih lagi bagi mereka yang berusaha mencarinya. Sudah sepantasnya jika orang yang berakal berpaling dan menjaga diri darinya. Orang yang ada akal, orang ni kena berhati-hati. Dia sentiasa hati-hati. Lepas tu jangan ikut hawa nafsu kita. Nafsu kita ni, dia memang tak akan rasa cukup dengan dunia. Tak akan rasa cukup tuan-tuan. Dengan dunia ni, dia tak akan rasa cukup. Tak akan rasa. Dia tak akan rasa cukup. Sebab dunia ni, dia akan bawa kita pada jalan apa? Tamak. Jalan apa? Dengki. Jalan apa? Hasad. Dia mula tamak. Dia tengok orang tu ada, dia mula rasa iri hati. Sebab itu, siapa-siapa yang tujuan amalannya kerana dunia, Allah akan cerai beraikan segala urusan kehidupannya. Maksud kata cerai berai ni, iaitu Allah akan susahkan. Dia akan rasa kesusahan dalam segala urusan hidupnya. Dan dia akan memperolehi rezeki sebanyak mana yang telah ditentukan. Tetapi apabila seseorang itu melakukan sesuatu amalan kerana Allah, kerana akhirat, Allah akan mudahkan seluruh urusannya dan Allah kurniakan kepadanya rezeki yang tidak ada had batas. Nah, ingatlah situ. Kita kena pi kat situ tuan-tuan. Petang tadi saya duduk sembang dengan sahabat-sahabat. Ayat la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Allah sama, Allah ada dengan kita. Tuan-tuan, nak boleh rasa innallaha ma'ana ni, kena buang khauf, kena buang tahzan. Dalam hidup kita ni apa yang kita duk takut saya? Kita tanya diri kita. Apa yang selalu menyedihkan kita? Selagi kita tak boleh buang dua benda ni, kita takkan boleh rasa innallaha ma'ana. Kita tak boleh rasa Allah ada sama dengan aku. Kita tak boleh rasa innallaha ma'ana. Sebab apa? Sebab kita masih rasa benda yang kita duk takut selama ni. Apa dia yang kita duk takut? Kalau kita takut hilang dunia, kita akan duduk tempat tu. Kita tak boleh pegang lagi innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Sebab itu kalam hukama dia sebut, sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah datangnya pertolongan Allah. Banyak mana kita yakin dengan Allah, banyak itulah mainnya nusrah dia. Banyak mana kita yakin dengan Allah. Yang kita kena tanya diri kita. Kita kena tanya. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Tang tadi duk sembang, sembang. Saya abang dengan sahabat-sahabat media. Depa ni duk ikut saya di Terengganu, depa ikut. Depa ikut saya bukan boleh apa tuan-tuan. Tak boleh apa. Depa ni bukan media saya dah. Saya pun tak invite depa mai pun.
Tak panggil mereka mai, tapi Allah pilih mereka untuk mai. Bukan saya kata semua media yang dok ada mai lah dok rakam aku dak, saya tak pernah kata. Tanyalah mereka kalau saya pernah kata lagu tu. Mereka ikut ni ala Allah wa rasulih. Allah nak tengok kita. Kita buat ni kerana apa? Kita buat ni atas sebab apa? Kalau kita buat atas sebab dunia, hang akan boleh dunia semata-mata. Tetapi jika kita buat ini kerana akhirat, berapa ramai yang menjadi asbab hidayah Allah dengan kerja yang kita buat, yang inilah yang menjadikan jariah kita selepas kematian kita. Tuan-tuan masih ingat lagi almarhum Ustaz Murtada? Video dia orang duk tengok, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin tak baca Fatihah dah untuk Ustaz Murtada. Video dia orang masih duk tengok lagi. Siapa yang duk rakam video dia? Bukan dia. Tapi masih lagi berjalan sehingga sekarang orang mengambil iktibar yang inilah amalan akhirat yang terus jadi amal soleh walaupun selepas kematian kita. Tetapi jika kita menuntut akan perkara itu atas sebab dunia, ketika dunia itu kita tak dapat, kita mula resah, kita mula gelisah, kita mula lemah nak buat baik. Ya tuan-tuan, saya sembang dengan mereka. Selagi saya tolak sagu hati masjid, tuan-tuan, Allah uji saya. Koi saya tolak, Allah uji saya. Orang panggil sampai Sarawak, orang panggil sampai Sabah. Aku nak tengok hang percaya dah kat aku. Hang percaya dah kat aku. Saya nak abang dengan tuan-tuan, saya pergi merata tuan-tuan. Bukan orang sponsor tuan-tuan. Saya keluar duit saya sendiri. Hotel saya sendiri, minyak saya sendiri. Allah uji saya lagi. Aku buat hang pergi jauh sikit. Hang boleh percaya dah kat aku? Ataupun hang berubah daripada pendapat hang kalih pula ke hala dunia. Tuan-tuan tolong doa saya tuan-tuan. Saya duk minta yang tu kan. Allah uji kita lagi, Allah uji kita lagi. Hang tetap tak, hang istiqamah tak, hang percaya tak apa yang telah aku sebut di dalam Al-Quran? Tu saja tuan-tuan. Lepas tu guru saya kata apa? Selagi perkara kita masih tidak selesai, Allah akan uji kita. Itu saja. Ni guru saya cakap. Apa dia? Saya tak faham. Kita ni perongos tuan-tuan. Lalu Allah mai kat kita, Allah hantar dekat kita orang yang menguji perasaan perongos kita. Sampailah sifat perongos kat kita ni hilang. Inilah tarbiyah daripada Allah. Sama macam orang bakhil. Allah mai hantar kat dia orang yang meminta kat dia, minta sehinggalah ia melihat dan ia selesaikan sifat bakhil yang ada kat dia. Tapi jika dia tak nampak ilmu ni tuan-tuan, dia akan terus dalam keadaan yang pongah, dia akan terus dalam keadaan yang bakhil, dia akan terus dalam keadaan yang tamak walaupun telah datang tarbiyah daripada Allah. Ini jaga. Sedangkan akhirat adalah syurga. Akhirat ni syurga. Tentu saya kata, tuan-tuan, kita dengarlah cerita syurga. Ramai ustaz duk ceritakan pasal syurga. Yang masyhur cerita pasal syurga, pasal mahsyar, Ustaz Wadi Anwar. Dia rajin cerita. Bila kita dengar cerita tu, kita berasa teringin tak? Teringin tak nak masuk?
ataupun kita tak pernah rasa apa-apa. Kita dengar cerita neraka, dah berasa, aku tak mau masuk lah, aku nak keluar lah. Lalu dengan rasa tu kita mula berubah menjadi orang yang lebih baik. Jangan kita tahu ilmu tetapi tidak ada perasaan kita menginginkan benda tu, ya. Rugi kita tuan-tuan, kita bukan muda lagi, kita kuih tua dah. Tak muda lagi tuan-tuan, kita tak muda. Allah boleh ambil kita bila-bila masa. Sebab saya selalu ingatkan diri saya macam tu, ya. Kawan-kawan kita pergi sebab sikit ya, jantung, darah tinggi, ya. Dah tak tahu kita pergi dengan jalan apa, kita pergi dengan sebab apa, kita tak tahu tuan-tuan. Tapi bersedia itu lebih baik untuk menghadapi saat yang telah dijanjikan oleh Allah. Yang ni ya, seseorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya, syurga ni tadi, hanya dengan keinginan saja. Teringin saja. Tetapi harus disertakan dengan iman dan amal baik. Iman adalah amal baik. Kita kena tanya, banyak mana kita ada amal saleh. Itu saya selalu kata, kita nak masuk syurga macam mana, semayang sunat pun kita tak lalu nak buat. Kita nak masuk syurga macam mana? Saya selalu ingatkan diri saya tuan-tuan. Saya tak ingatkan tuan-tuan, saya ingatkan diri saya. Semayang sunat, qabliyah ba'diyah ni kita tak mampu nak buat. Kita nak kata kita ahli syurga macam mana? Tuan-tuan, akhirat ni benar tau. Alam barzah ni benar. Dia bukan cerita dongeng. Semalam saya mengajak di Masjid An-Najah Padang Serai. Sebelum kuliah tu ada jenazah seorang perempuan. Untunglah pergi jemaah. Kita hari apa tak tahu. Kita hari apa tak tahu. Kita tanya diri kita, tiap-tiap hari kan kita minta, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Kita semayang tak mampu tuan-tuan. Semayang sunat ni kita tak mampu. Tak mampu. Semayang sunat maghrib, semayang sunat isyak, semayang witir, semayang tahajud. Saya nak kata ni, kadang-kadang saya terbiak mata. Saya yang bercakap ni pun tak mampu nak istiqamah. Saya yang bercakap ni nak istiqamah semayang malam 2 rakaat tak mampu tuan-tuan. Duk berlawan tiap-tiap malam. Berlawan tiap-tiap malam, berlawan. Boleh 2 rakaat ni susahnya. Sampai perangkat saya kata, ya Allah, rupanya nak masuk syurga ni susahlah. Rupanya nak dapat masuk syurga ni, nak dipilih untuk masuk syurga ni susahlah ya Allah. Baru kita tahu jalan nak masuk syurga ni cukup susah. Mana kita nak bangun, nak berjuang untuk bangun semayang malam, kita asyik kalah saja. Kalah saja. Yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, lalu menempuh jalan untuk menujunya. Kita dah tak boleh dah tuan-tuan ambil ringan benda ni, ya. Kita kena berubah lah daripada sekarang. Daripada malam ni kita kena berubah lah, semua orang, saya khususnya. Kita tak boleh ambil ringan lah tuan-tuan. Saya bercakap di
di masjid-masjid lain. Saya kata Allah ni sayang ni tak? Dia tak kiamatkan dunia ni terus, dia bagi tanda, dan tanda-tanda tu semua berlaku. Antara yang Nabi kata apa? Padang pasir yang tandus mula hijau, naik rumput. Dubai lah hijau tuan-tuan, dia padang pasir tu. Saudi lah dah mula hijau, Mekah dah hijau tuan-tuan, Madinah dah hijau. Kita nak tunggu tanda apa? Dia selalu tanya. Kita dengar tanda akhir zaman, Sungai Furat kering. Lah dah kering lah tuan-tuan. Dan mereka telah menemui satu kota lama akibat daripada keringnya Sungai Furat. Mereka dah jumpa dah satu kota lama yang tak tahu berapa puluhan tahun, ratusan tahun, tak tahu timbul dah kota ni. Kita nak tunggu apa lagi? Yang kita nak semayang sunat, nak bangun malam, nak zikir, cuma kita tengok orang mati, kita pun caption kat situ apa dia? Mati yang dicemburui. Bila tengok amalan dia baca suratul Ikhlas tiap-tiap hari. Lepas kita tengok tu, kita baca dia boleh mati, meninggal ketika salat tuan-tuan. Bila orang tengok amalan dia, rupanya dia baca suratul Ikhlas tiap-tiap hari. Dia tengok situ tak banyak pun, 40 kali sehari. Bila kita tengok dah video tu, kita buat apa? Tak baca tak qul huwallahu ahad? Semoga kita pun boleh mati macam tu. Tengah duk semayang mati, tengah duk sujud mati, tengah duk takbir mati, ataupun kita mau mati duk di warung kita mau mati tengah duk kata orang, tengah sedap mengumpat, duk kata orang, tengah duk minum, tercekik mati. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang tengah duk minum mati tuan-tuan. Dia tersedak sekali dia batuk, dua kali dia batuk habis. Lepas dia minum tuan-tuan. Ni pernah terjadi. Kita tak mau mati macam tu. Baik. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan, yang menjadikan pelakunya pasti mendapat pujian, sanjungan dan pahala yang besar. Bila kita buat mengikut kehendak Allah, dalam keadaan yang ikhlas kepada Allah, maka kita beroleh bahagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan, orang mengaji, orang mengajar ni, Allah tetap dah bahagian dia. Antara dia apa tuan-tuan? Rezekinya diberkatkan oleh Allah. Ni orang mengaji, orang mengajar. Lepas tu nak berkat hidup tuan-tuan, jangan tinggal majlis ilmu. Tapi jangan larat mengaji Jangan larat mengaji mengaji, tapi kita tak berubah. Maka ilmu kita jadi laknat atas kita pula. Kita tahu banyak, tapi kita tak boleh buat banyak. Kita tahu, tu yang saya kata apa tuan-tuan, kita tahu tak mengumpat ni haram, tapi pasal apa kita duk buat sampai lah. Tuan-tuan, agak-agak benda hak wajib ni kita tahu tapi kita buat, tak termasukkah dalam golongan orang yang ada ilmu tak beramal dengan ilmunya lalu dilaknat? Tuan-tuan, kalaulah ada sedikit rasa takut kita dengan Allah, tak payah banyak lah, sikit kita akan tinggalkan benda. Lagi-lagi umur kita duduk di ujung-ujung 50 lebih, 60 lebih, kita akan tinggal benda tu. Kita akan tutup mulut kita. Kita akan tutup mata kita daripada membaca aib orang lain. Lah ni bukan takat mulut saja, mata pun sama. Kalau adalah sedikit rasa takut kita dengan Allah, jangan banyak lah tuan-tuan.
sikit pun dah cukup lah, maka kita akan memelihara seluruh perilaku kita daripada mendapat kemurkaan Allah. Dan kita amal soleh tak banyak, tapi kita masih tak boleh nak berhenti buat jahat. Kita amal soleh tak banyak, saya selalu kata dengan diri saya, amal soleh kita tak banyak, tapi kita tak mampu berhenti buat jahat. Tak mampu nak berhenti lagi. Rasa baik, rasa macam-macam lah. Yang tidak berhenti dan habis tentang anugerah Allah, tak berhenti tak akan habis. Rahmat dia tak berhenti tak habis. Kalau dengan orang boleh berhenti, boleh habis, sebab nama pun orang. Dia akan berhenti. Orang yang selalu bagi kita pertolongan, sampai masa dia akan berhenti, tuan-tuan. Kata saya tak tolong dah, sebab Tuan senang lah, dia kata. Saya nak pergi cari orang lain, dia kata itu. Biasa kan? Allah tak, hang susah ke, hang senang ke, hang duduk jalan yang betul, ketika itu anugerah Allah ini sentiasa bersama kita. Ini Allah Ta'ala ya, tak sama dengan orang, tuan-tuan. Yakni melalui anugerah dan kemurahannya, semuanya dengan rahmat Allah, semuanya dengan anugerah Allah. Kita boleh duduk malam ni, semua anugerah dia, tuan-tuan. Bukan sebab kita sihat. Dia selalu cakap macam tu, bukan sebab kita sihat. Lepas tu malam ni, tuan-tuan, sekali lagi lah saya ajak, saya tak bagi tahu mengumpat tu haram, tapi saya nak ajak semua orang berhenti mengumpat. Saya tak mau cerita dalil ke Quran hadis tentang berkelahi itu haram, tapi saya ajak semua orang berhentilah berkelahi. Saya tak mau nak abang kata hadis putus silaturahim ni haram. Malam ni saya nak ajak, jangan putus silaturahim, hubungkan silaturahim dalam di antara kita. Sebab apa? Sebab kalau kita mati, masih lagi kita putuskan silaturahim, kita tak ada rahmat Allah, tuan-tuan. Jika kita mati, kita masih lagi melakukan perkara yang sama, dosa dan maksiat, kita masih lagi dalam pendakwaan Allah. Saya nak ajak kita mulalah usaha. Saya, tuan-tuan, kita pakat-pakat usaha. Sebab kita nak buat baik tak larat, maka berusahalah untuk kita berhenti daripada kejahatan yang masih kita buat. Kita pakat-pakat berhenti. Ustaz, nak berhenti susah, Ustaz. Kalau dua-dua susah macam mana? Buat baik pun susah, berhenti jahat pun susah. Takkan kita tak ada mujahadah langsung nak pergi masuk syurga? Takkan kita tak bersungguh langsung untuk masuk syurga? Tuan-tuan, kalau kita tak kuat, Allah bagi kita jalan. Jangan bakhil untuk kita angkat tangan kita. Tiap-tiap malam minta, tuan-tuan, ya Allah, aku ni masih tak boleh berhenti sebut jahat kita. Ya Allah, aku ni masih tak boleh berhenti begian. Tolonglah ya Allah. Kita, kalau kita mengaduhai dengan Allah, tak ada siapa tahu kejahatan kita. Kalau kita mengaduhai dengan orang, satu hari orang ni dia akan cerita dengan orang lain. Jadi mengaduhai dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ni macam ni. Ya Allah, aku ni ya Allah
masih lagi malas nak buat ibadat, tolonglah. Cerita dengan Allah. Kesian kat aku ya Allah. Aku dah nak mati dah ni. Umur aku dah 60. Tapi aku tak mampu tu. Ya Allah, aku nak ibadat semayang sunat, ba'da isya, qabliyah subuh. Tak mampu lagi ya Arhamar Rahim. Kau dah bagi aku tanda sakit, darah tinggi, kencing manis, tak larat. Tapi aku masih tak larat. Aku tahu dah, aku dah nak pergi jumpa hang ya Allah. Aku nak pergi jumpa engkau dah ya Allah. Tapi aku masih tak larat lagi. Aku tak mampu lagi. Tanya dengan Tuhan, ya Allah, kau tak sayang aku ke? Kita mengadu dengan dia, ya Allah, kau tak suka aku ke? Tanya, ya Allah. Mengadu dengan dia, mengadu dengan dia. Jangan bawa sifat sombong kita, tuan-tuan. Jangan bawa sifat sombong kita. Saya selalu pesan dengan diri saya, tuan-tuan ingat, saya ustaz, saya boleh masuk syurga senang-senang. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Kita mengadu dengan dia. Sebab saya tahu kelemahan saya, tuan-tuan tahu kelemahan tuan-tuan. Kita masing-masing ada kelemahan masing-masing. Tak ada satu orang pun yang sempurna dalam masjid ni. Tak ada siapa. Tak ada siapa, tuan-tuan. Kita mengadulah dengan Tuhan. Ya Allah, bagi aku reta banyak, tapi aku masih sayang lagi. Walaupun aku tahu besok kalau aku mati, benda yang aku sayang ni pasti aku tinggalkan. Kita mengadu dengan dia. Sebenarnya tuan-tuan macam ni lah. Saya rasa, mungkin tuan-tuan rasa benda yang saya rasa kot. Kita bukan tak mau buat, tapi kita tak larat nak buat. Lihat tuan-tuan, kita bukan tak mau buat, tuan-tuan, tapi kita macam tak mampu nak buat. Kita teringin, kita bukan tak mau. Kita semayang malam kan, bukan kita tak mau, kita memang mau semayang malam. Kalau boleh hari-hari kita nak semayang malam, tapi kita tak mampu. Sampai masa kita terlajak, sampai masa kita terlajak, sampai masa kita terlajak. Tuan-tuan, sampai bila kita nak terlajak, tuan-tuan? Sampai bila? Hai dunia kita tak terlajak. Dari Senin sampai hari Jumaat kita bangun waktu kerja, kita kerja pukul berapa? Kita boleh bangun, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak pergi kerja. Kita tahu dah, kalau aku terlajak, aku lambat, tiap-tiap hari lambat, maka syarikat aku akan buang aku. Tidak. Lepas tu kita takut nak terlambat pergi kerja kan. Tak ada kat dalam hati kita, ya Allah, kalaulah hidup aku ni apa yang kau perintahkan, aku terlajak. Jangan kau buang aku ya Allah daripada jadi hamba kau. Kita tak mau, Allah tak akui kita hamba dia. Kita rasa kita hamba dia, tapi sebab kita dah jadi hamba yang selain daripada Allah, kita jadi hamba dunia, kita jadi hamba orang, kita jadi hamba nafsu kita, tapi kita tak mampu nak jadi hamba dia. Kita kata kita hamba Allah. Tidak, tuan-tuan. Kita kata kita hamba Allah. Semua orang bila tanya, saya hamba Allah. Tidak. Tapi apa kerja buat kita yang boleh kita ni pegang title hamba Allah? Apa kerja buat kita yang boleh kita pegang gelaran hamba Allah? Kita kata kita hamba Allah, tapi apa gelaran tu kita boleh pegang yang kita ni berkelayakan? Yang itulah
Rasa cukup lah setakat ni ya. Bulan depan kalau ada ketentuan Allah ada ketentuan Allah kita jumpa lagi. Tuan-tuan tolong doa saya tau. Saya minta sangat doa tuan-tuan. Saya pilih kitab ni sebab kitab ni dia mudah faham dan dia tak tebal mana, terang habis. Nanti sebab itu saya pilih kitab ni, Adab Sulukul Murid ni. Dan tentang mudah faham, tentang baca pun tentang faham. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan saya. Dan sama-sama lah kita sebenarnya apa yang kita buat ni kita mau Allah terima kita balik jadi hamba dia. Kita dah jadi hamba selain Allah dah lama lah, puluhan tahun dah jadi hamba dunia, hamba nafsu tu. Kadang-kadang saya duduk seorang-seorang, kita pun rasa macam yalah, tuan-tuan tak apa, saya ustaz, orang duk panggil ustaz. Kadang sampai masjid panggil saya Tok Guru, saya malu. Tok Guru apa tara saya ni kan. Dan kadang kita duduk kita ni, saya duduk mengajar tuan-tuan, saya selalu cerita tuan-tuan 1989. Kalau sekarang 2022 33 tahun dah. 33 tahun. Saya bukan nak cerita saya mengajar 33 tahun. Saya cakap dengan diri saya, aku yang dah mengajar 33 tahun ni, aku tak boleh jadi orang baik. Saya yang duduk mengajar setiap malam di masjid 33 tahun. Saya tak boleh buang lagi saya punya ujub, saya punya rasa riak, saya punya sombong. 33 tahun tuan-tuan. Saya duduk mengajar ni daripada umur saya belasan tahun. Saya tak boleh buang ni. Nak kata ke orang tu, kadang-kadang kita terlepas cakap. Kadang kita bersembang dengan anak kita bersembang dengan isteri kita, kita terlepas kata ke orang. Bila kita duduk seorang, kita pun teringat, aku yang dah duduk mengajar ni pun aku masih buat salah. Kita tidak di dalam pimpinan Allah. Itu yang kita takut, kita rasa itu. Saya kata tara orang duk panggil ustaz ni, kita masih gagal lagi dalam hidup kita masih gagal lagi dengan Allah. Baik tuan-tuan, dari setakat ni insya-Allah samalah setiap bulan, setiap kali saya jumpa tuan-tuan, tolong doalah saya, isteri, anak-anak benar-benar jadi orang baik. Saya dapat jadi orang soleh, saya dapat mati macam orang soleh, lepas mati pun dapat macam mana orang soleh. Saya doakan tuan-tuan sama buat macam saya. Tuan-tuan doakan saya, tuan-tuan pun dapat macam tu juga. Kedua, tuan-tuan tolong doakan sekolah kita, Darul Atiq di Kuala Kubu, Radatul Ulum di Batangkali Selangor. Darul Atiq itu di Kuala Kubu Selangor. Yang tiga di yang Darul Atiq Dakwah Center di Kuala Terengganu. Tolong doa. InsyaAllah dalam anggaran surau yang sedang kita buat seluas 11,000 kaki persegi, dijangka siap pada Januari tahun depan. Jadi siap Januari tahun depan tu insyaAllah kita buat 2 blok asrama pula, dan keluasan yang sama juga. Tuan-tuan tolong doa lah bagi, mudah-mudahan. Saya selalu cakap dengan tuan-tuan, saya buat ni sebab saya nak tolong orang. Hidup saya ni, saya fikir macam mana aku nak tolong orang, walaupun saya tak mampu nak tolong orang. Jadi saya tetap fikir macam mana saya nak tolong orang.
Kalau cepat siap madrasah tu, kita boleh tolong orang-orang setempat di pantai timur. Ya. Saya di Selangor, kita dah siap dah semua. Lepas itu saya tak buat apa-apa, semua saya teruskan jalan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doakan pada bulan 12 ni saya akan buat camp di sekolah untuk anak-anak seperti mana tahun-tahun sebelum Covid ni. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan camp kita ni dapat berjalan dengan baik. Tu saya kata tuan-tuan doa ya. Sebab saya buat camp, tuan-tuan tahu kan, saya tak minta sedikit pun dengan keluarga anak-anak. Kenapa Ustaz tak minta? Sebab saya nak tolong orang. Tu kan. Jadi saya minta tuan-tuan doa. Doa, mudah-mudahan camp ni jalan dengan baik. Tu kan. Orang tanya saya, Ustaz nak buat tu makan minum macam mana? Kita masak. Depa mai buat badan. Kita panggil ustaz, panggil penceramah, panggil motivator, kita panggil semua. Takkan tak bayar ustaz? Tak bayar. Doa je. Saya buat ni, saya dapat mati husnul khatimah tu lah. Seorang kaya ke? Tak, saya bukan orang kaya. Saya selalu cakap, saya bukan orang kaya tuan-tuan. Saya bukan orang kaya. Tuan-tuan pun tahu saya. Macam mana? Tapi saya minta tuan-tuan doa saya. Itu saja. InsyaAllah. Tapi tahun ni saya tak buat macam tahun-tahun sebelum dia. Dulu saya buat 2 minggu. Tahun ni kita akan buat seminggu saja. Sebab ada beberapa perkara yang kami tak boleh nak elak. Jadi kita akan buat seminggu saja. Jadi insya-Allah tarikhnya kita akan nyatakan pada masa akan datang. Sebab madrasah belum buat lagi apa mesyuarat yang terakhir untuk tentukan tarikh. Tuan-tuan tolong doa nah. Boleh nah? Saya saja tolong doa. Tiap-tiap tahun tu agak ramai lah. Sebelum Covid ni pun dalam 500 orang. Mungkin tahun ni saya jangkakan mungkin lebih kot. Mungkin cecah sampai 700 kot. InsyaAllah yang ni kami boleh buat. Jadi kami masakkan untuk mereka makan sama-sama, semayang sama-sama, semayang malam sama-sama. Dengar selama kami panggil lah nanti ustaz-ustaz yang ada yang boleh bantu madrasah dengan ilmu mereka, mereka datang insya-Allah. Tuan-tuan tolong doa tau. Jangan lupa doakan saya insya-Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tadahkan dua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon rahmat-Mu. Kami mohon balas ihsan-Mu, Ya Allah. Sekali lagi kami mengaku di hadapan-Mu, Ya Allah. Kami bukan tidak mahu untuk berbuat amal salat, tapi kami tak kuat, Ya Allah. Kami bukan tidak mahu untuk bangun malam munajat ke hadrah-Mu, Ya Allah, tapi kami tak kuat, Ya Allah. Kami bukan tidak mahu untuk melengkapkan semayang sunat rawatib, Ya Allah, tapi kami tak kuat, Ya Allah. Tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah berikan kami kekuatan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kami tahu, Ya Allah, segala amal salah, munajat pada waktu sahur, melakukan ibadat yang sunat itu, Ya Allah, perkara yang Kau paling sayang dan Kau sayang, Ya Arhamar Rahimin. Tapi kami tak mampu untuk melakukan perkara yang Kau sayang, Ya Allah, sehingga umur kami
hampir kepada kematian ini, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan kau benci kami dan jangan kau marah kami, ya Allah, atas kelemahan kami ini, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami teringin untuk masuk syurga Engkau, ya Allah, tetapi kami tidak kuat untuk menagih rahmat-Mu dengan berbuat amal kebaikan yang banyak. Ya Allah, kami berhimpun pada malam ini semata-mata menuntut redha-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kasihkanlah kami, ya Allah. Kasihkanlah kami, ya Allah. Kasihkanlah kami, ya Allah. Sayangkanlah kami, ya Allah. Tolonglah jangan benci kami, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah jangan marah kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Kuatkan yakin kami, ya Allah. Kuatkan yakin kami, ya Allah. Kuatkan yakin kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon, ya Zal Jalali wal Ikram, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Arhamar Rahimin. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.